lihat sudah masuk hari kelima, ekonomi negara kita masih belum lagi menampakkan tanda-tanda kemantapannya. Kerana saat ini persoalan harga barangan keperluan masih lagi dalam keadaan yang belum menentu. Ada yang mahal, belum turun lagi, malahan skor tak dapat. Seperti bagaimana persoalan untuk warga mendapatkan bekalan telur ayam. Tak payah sebut telur saja, tak baik. Telur ayam. Kerana 2 hari lepas, Yang Berhormat Menteri Pertanian Abang Ahmad Sabu, dia kata dia berusaha supaya dapat mengimport telur ayam dari luar negeri. Saya katakan berhati-hati, jangan sampai kita mengimport telur daripada negeri China yang banyak telur pasu yang dibuat daripada plastik. Dan saya melihat juga ada macam perdebatan antara Tokeh Maidin. Dia kata itu bukan penyelesaian. Mengimport telur-telur daripada luar negeri bukan penyelesaian, katanya. Sebenarnya kita harus menghentikan dulu ekspor telur ayam ke luar negeri. Saya kata itu ada logikanya. Apabila kita tidak mengizinkan untuk kita menghantar produk-produk daripada telur ayam kita ni ke luar negeri, maka bekalan dalam negeri itu mungkin boleh ditambahkan lagi dan harganya boleh dikawal kalau pihak berkuasa mau memberi subsidi. Kerana ini melibatkan makanan rakyat, maka boleh dilakukan. Itu saya tengok keadaannya. Dan berhubung dengan kadar tukaran wang asing, kita masih lagi dalam keadaan yang betul ada peningkatan ringgit kita dengan dolar Amerika, tapi belum lagi dalam keadaan yang kukuh. Sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun, macam papan jongkit saudara. Dan kita mengharapkan agar pimpinan negara dapat memperkukuhkan kedudukan nilai mata wang kita ini supaya mudah bila kita membeli barangan dari luar negeri, maka harganya dapat dikawal dengan baik, saudara. Dan tengah hari tadi, alhamdulillah, saya berkesempatan makan tengah hari bersama dengan Yang Mulia Tengku Razali Hamzah, tokoh ekonomi. Jadi dalam perbincangan saya dengan beliau menyatakan bahawa dalam keadaan suasana hari ini, suasana ekonomi kita yang masih belum memperlihatkan kemantapannya, yang paling penting, kata Yang Berhormat Mulia Tengku Razali, dia menekankan agar pimpinan negara memperkukuhkan kemantapan pasaran, di mana warga dapat membeli ataupun membeli belah. Jadi artinya warga mesti ada wang dalam poket, barulah ekonomi itu berjalan dengan baik, katanya. Jadi yang penting rakyat mesti punya kewangan dan sumber untuk berbelanja. Sampai itu pimpinan negara harus tegas mengawal kadar harga barangan di pasaran. Itu pandangan tokoh ekonomi. Caranya antaranya adalah mungkin bagi mereka yang punya simpanan dalam kumpulan wang simpanan pekerja lebih daripada RM50,000, bolehlah dipikirkan bersasar, saudara. Bukan macam iBestari dan iLestari dan sebagainya. Tapi kalau mereka mempunyai simpanan yang lebih RM50,000, berikan mungkin 10% ke, supaya mereka mempunyai wang. Dan mesti diusahakan untuk peluang pekerjaan. Itu yang paling penting yang boleh memperkukuhkan ekonomi. Dan kalau begitu, kami juga turut berbincang. Saya bertanya dengan beliau sebab pengalamannya sebagai Menteri Kewangan. Kerana hari ini kita sudah masuk minggu kedua, bulan Disember, dan bajet masih belum dibentangkan. Bagaimana kaki tangan kerajaan nak berbelanja? Memang saudara, dalam untuk menguruskan wang negara, 10 sen pun tak boleh digunakan tanpa kelulusan daripada Parlimen. Jadi menurut Yang Berhormat Tengku Razali, dia kata kalaupun bajet tidak dibentangkan kerana kesuntukan waktu, saya difahamkan bahawa kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia akan membentangkan kabarnya pada bulan Januari. Lama tu. Dan selalunya bajet ini bila dibentangkan, dia harus dibincangkan untuk kelulusan. Selalunya dia mengambil masa sekitar antara 16 ke 26 hari. Jadi dalam waktu begitu tentulah bagaimana Januari nanti, 1 Januari, 2 Januari, emolumen ataupun gaji kaki tangan kerajaan nak dibayar. Jadi menurut Yang Mulia Tengku Razali, dia kata boleh pada 19 hari bulan nanti apabila Parlimen bersidang, maka Menteri Kewangan mengemukakan usul untuk perbelanjaan segera. Itu kalau Parlimen luluskan bolehlah digunakan. Tetapi usul perbelanjaan tersebut hendaklah dibentangkan
kegunaan dan sebagainya apabila sampai waktu pembentangan bajet nanti. Dalam arti kata lain, dia kata bolehlah supplementary bajet bentangkan dulu untuk tujuan bayar gaji, bukan untuk bajet keseluruhan ya, untuk bayar gaji, bayar persaraan, bayar mereka yang bersara, pencen, ataupun kegunaan perlu. Bentangkan di parlimen, bukan dibentangkan, diusulkan bahawa kerajaan memerlukan sekian banyak wang untuk tempoh sampai lepas Januari dan sebagainya. Baru kemudian kita bentangkan bajet pada Januari nanti. Itu cara orang yang ada pengalaman. Kalau tidak, susahlah. Kerajaan tak boleh masuk 1 Januari nanti nak berbelanja duit tu, kalau tidak ada kelulusan dari parlimen, salah. Ini boleh dianggap sebagai jenayah negara. Jadi caranya usul. Jadi saya haraplah agar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat mendengar usulan ini dan cadangan ini. Bawalah usul ini dalam persidangan yang akan datang, iaitu usul untuk menggunakan sekian banyak wang sebagaimana yang pernah dibentangkan oleh kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin dulu, itu waktu zaman darurat. Tapi sebelum tu dia ada bentangkan dekat parlimen dulu. Tapi selepas itu kenalah diperjelaskan. Itu cerita dia saudara ya. Saudara Ramzul, jangan bergaduh. Orang nak kata apa katalah. Saya harap teman-teman dalam TikTok, ini bagi saya ini pengetahuan. Lain tak ada, bukan kita nak maki orang, bukan kita nak kata orang. Memanglah kalangan teman-teman dari parti-parti yang bertentangan dengan UMNO dan Kerajaan Perpaduan marah kat saya. Tapi tak apalah, anda berhak untuk nak marah dan sebagainya. Tapi kita pegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. Dalam waktu yang sama, saudara, hari ini tadi, sebentar tadi jam 8 suku malam, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun membentangkan senarai nama-nama timbalan menteri. Jadi masuk seminggu selepas penyeraian anggota kabinet seramai 28 orang, hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan senarai timbalan-timbalan menteri yang akan membantu menteri dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab supaya mentadbir negara sebaik mungkin. Bagaimanapun saya melihat bahawa kita ucapkan tahniahlah kepada wakil-wakil daripada UMNO Barisan Nasional. Tak ramai mana pun. Nak buat macam mana saudara? Barisan Nasional cuma ada 26 ataupun 30 kursi parlimen saja. Dia tak payah minta banyak-banyak. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim memperuntukkan sejumlah 6 orang daripada UMNO Barisan Nasional untuk menganggotai jawatan sebagai timbalan menteri, iaitu saudara Ketua Penerangan Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah menjadi Kementerian Dalam Negeri untuk membantu Datuk Saifuddin Nasution menyelesaikan masalah apa-apa saja berhubung dengan Kementerian Dalam Negeri. Kedua iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Haji Maslan, Siswa Agung. Beliau kembali balik ke kementerian lamanya. Beliau pernah menjadi Timbalan Menteri Keuangan. Setelah zaman era Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, Datuk Seri Ahmad Maslan pernah jadi Timbalan Menteri Keuangan. Kemudian Datuk Muhammad Alamin, ini ahli parlimen daripada Kimanis, Sabah. Jadi tak adalah bong nak marah kali ni. Iaitu Datuk Alamin dilantik sebagai Timbalan Menteri Luar Negeri, membantu Datuk Seri Dr. Zambari Abdul Kadir untuk menangani segala persoalan yang menyangkut soal hubungan kita dengan negara-negara luar, saudara. Begitu juga dengan Datuk Abdul Rahman Muhammad yang dilantik sebagai Timbalan Menteri Kerja Raya. Datuk Siti Aminah Aceng, rasanya Datuk Siti Aminah Aceng ni daripada Sabah, Kementerian Perdagangan dan Komoditi, serta Datuk Arthur Joseph Kurup daripada parti PBRS, gabungan dalam Barisan Nasional sebagai Kementerian Sains dan Teknologi. Baik saudara, saya rasa wajar untuk saya membaca kesemua menterinya dan timbalan menterinya pada malam ini supaya kita faham. Cuma saya nak berpesan pada anda semua, kali ini tak ada lagi boleh pergi jumpa menteri walaupun sahabat kita nak bawa permohonan, nak dapat kontrak dan sebagainya, dah tak ada. Apa yang ditetapkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau menyatakan kerajaan menangani derita rakyat kali ini tidak ada lagi runding terus. Mesti dibuat secara terbuka tendernya,
Ini untuk mengelakkan berlakunya korupsi maupun kronisme ataupun nepotisme. Senarai penuh kerajaan perpaduan Kementerian Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kementerian Kewangan dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri dan dibantu oleh 2 timbalan menteri, iaitu Datuk Seri Ahmad Maslan dan Steven Sim daripada Sarawak. Kemajuan desa dan wilayah. Banyak orang menyatakan kepada saya bahawa wilayah persekutuan itu duduk di bawah Datuk Seri Zahid Hamidi. Tidak. Jadi ini Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, termasuklah wilayah-wilayah Felda, Felkra, itu semua itu wilayah, saudara. Jadi dipimpin oleh menterinya adalah Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, dan timbalannya adalah Hajah Robiah. Hajah Robiah ni saya rasa datang daripada Parti Keadilan. Kemudian Kementerian Perlandangan dan Komoditi. Perlandangan dan Komoditi, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Fadilah Yusof, dan timbalan menterinya adalah Siti Aminah Aceng. Menteri Pengangkutan Yang Berhormat Anthony Loke daripada Parti DAP, dan timbalannya adalah Saudara Hasbibullah daripada Parti Keadilan. Pertanian dan Keterjaminan Makanan adalah menterinya Abang Mat Sabu, dan timbalan menterinya adalah Chang Fung Hin. Pembangunan kerajaan tempatan. Jadi artinya Kementerian Pembangunan dan Kerajaan Tempatan. Artinya wilayah persekutuan yang tak ada Kementerian Pengajuan Wilayah Persekutuan tu duduk di bawah kerajaan tempatan. Iaitu menterinya adalah Ngah Komeng, dan timbalan menterinya adalah mantan Ketua Anak Muda Keadilan AMK, iaitu Akmal Nasrullah daripada Parti Keadilan. Bagi Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Industri MITI, menterinya adalah Yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul. Timbalannya adalah Liu Chin Tong. Dulu Kerajaan Pakatan Harapan dulu dia jadi timbalan Menteri Pertahanan, saudara. Kementerian Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan Tinggi, menterinya adalah Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Naib Presiden UMNO, dan timbalan menterinya adalah Saudara Yusof Afdal. Saya yakin ini daripada Parti Warisan di Sabah. Sains, Teknologi dan Inovasi, menterinya adalah Chang Li Kang daripada Parti Keadilan, dan timbalan menterinya adalah Joseph Kurup daripada PBRS. Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menterinya adalah Nancy Shukri, dan timbalan menterinya adalah Aiman Nafirah Sabu. Ini juga daripada Sabah, saya yakin. Perdagangan dalam negeri dan kos sara hidup. Ini saudara, menterinya adalah Salahuddin Ayub, dan timbalan menterinya adalah saudara Datuk Fuziah Saleh, ahli parlimen daripada Pahang, Parti Keadilan. Beliau pernah menjadi timbalan menteri dulu dalam Kerajaan Pakatan Harapan. Saya mengucapkan selamat bertugas Puan Fuziah Saleh. Sahabat saya, baik, orangnya baik, saudara. Tapi macam saya katakan, sekarang ni bukan masa nak bawa kertas, buat surat untuk RF-Pro. Tak ada dah sekarang ni. Kemudian Menteri Undang-Undang dan Reformasi. Itu Menteri Jabatan Perdana Menteri yang menjaga haiwan undang-undang dan mahu mewujudkan reformasi institusi, keadilan dan sebagainya. Menterinya adalah daripada UMNO, The Iron Lady, ahli parlimen Pengerang, Datuk Azalina Osman. Timbalannya adalah anak kepada Kapal Singh, adik kepada Gobind Singh Dio, iaitu Ram Kapal Singh daripada DAP. Ram Kapal Singh ni adalah seorang peguam. Jadi dua-dua peguam. Datuk Azalina Osman juga adalah berlatar belakangkan seorang peguam, pengamal undang-undang. Sesuai lah kedua-dua mereka mentadbir Jabatan Perdana Menteri bahagian Kementerian Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Sumber asli alam sekitar dan perubahan iklim. Saudara, ni parit-parit yang kotor apa semua, kerja ni nak menyaman je lah. Kalau kilang-kilang yang kotor, bolehlah hantar surat dan sebagainya. Dan menterinya adalah Saudara Nik Nazmi, ahli parlimen Wangsa Maju. Wangsa Maju ke Seti Wangsa. Dan timbalan menterinya ialah Huang Tiong Si daripada Parti DAP, saudara. Pembangunan Usahawan dan Koperasi, menterinya adalah Iwan Benedict daripada Sarawak, dan timbalan menteri Saraswati Kandasamy. Bukan daripada MIC saudara, tapi saya yakin ini datang daripada Parti Keadilan. Kementerian Luar Negeri, Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir,
Dia Menteri Luar Negeri, saudara. Dan timbalan menterinya adalah saudara Muhammad Al-Amin, daripada Ahli Parlimen Kimanis, Ahli UMNO Sabah. Pelancongan Seni dan Budaya, menterinya Tiong Keng Sing, tak silap saya daripada Bintulu rasanya, di Sarawak. Dan timbalan menteri lah Khairul Firdaus Akbar Khan, ini juga adalah daripada Sabah. Jadi bermotor tak ada bising-bising. Komunikasi digital, itu Kementerian Penerangan lah. Sebenarnya sekarang ni panggil Kementerian Komunikasi Digital. Menterinya adalah Fahmi Fadzil dan timbalan menteri Teo Ni Ching. Jadi saya haraplah kalau buat press conference nanti, saudara Fahmi jangan terlajak, jangan tak jawab telefon, biarlah sekretari ke seseporti anda yang jawab. Jadi akhirnya jadi bahan lelucon dalam viral dalam TikTok dan sebagainya. Ya, sahabat saya saudara Fahmi Fadzil, Ahli Parlimen Lembah Pantai. Kementerian Pendidikan, Fazlina Siddiq, dan timbalan menterinya adalah Lim Hui Ying. Bagi Menteri Belia dan Sukan, menterinya Hannah Yoh daripada DAP, timbalan menterinya adalah Adam Adli, Ahli Parlimen tak silap saya Bukit Katil rasanya, di Melaka, yang juga merupakan Ketua Anak Angkatan Muda Keadilan. Menteri Kesihatan tentulah Dr. Zaliha Mustafa, yang sejak dia jadi menteri ini virus corona tak ada pun 2000, alhamdulillah 1000 lebih, teruskanlah berusaha untuk mengurangkan jangkitan ini dan sebagainya. Dan timbalan menterinya adalah Luka Nisman. Luka Nisman ni dari Sarawak ke dari Sabah? Kemudian untuk hak ehwal Sabah dan Sarawak, menterinya Saudara Armizan Ali, timbalan menteri Wilson Unggah. Kedua-dua mereka diberi tanggungjawab untuk menyelesaikan persoalan perjanjian 1963 yang selalu dijeritkan oleh warga pimpinan Sabah dan Sarawak, perjanjian M63. Menteri Ekonomi adalah menterinya Rafizi Ramli. Sampai saat ini belum lagi kita nak dengar bila pula harga minyak turun dan sebagainya, sebab beliau ada kononnya dia mampu untuk menggerakkan ekonomi negara, dan dibantu oleh timbalan menterinya adalah Hanifah Hajar Taib, ya, saudara, dari Sarawak ni. Bagi Menteri Pertahanan, timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Datuk Mat Hassan, dan timbalan menterinya adalah Adli Zahari. Adli Zahari ini bekas Ketua Menteri Melaka. Jadi Menteri Pertahanan ni mantan Menteri Besar Negeri Sembilan, dan timbalannya adalah mantan Ketua Menteri Melaka. Bagus juga tu. Menteri Kerja Raya, menterinya adalah Alex Natalinggi, bekas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna kerajaan dulu, dan timbalan menterinya adalah Abdul Rahman Muhammad daripada UMNO. Sementara Kementerian Dalam Negeri, ini penting sebenarnya, Kementerian Dalam Negeri, tapi kali ini tak adalah. Saya harapkan dengan hadirnya saudara Saifuddin Nasution, orang yang tegas, melaksanakan undang-undang. Kalau orang buat pelik-pelik rasanya, gunakanlah kuasa yang ada di tangan. Bukanlah kita suruh tangkap saja, saudara, tapi laksanakanlah pelaksanaan undang-undang. Itu saudara Saifuddin Nasution. Dan saya harap tak adalah pula kali ini perniagaan hamba abdi. Saya katakan hamba abdi, buruh-buruh daripada luar negeri dibawa masuk dan sebagainya. Ini memanglah jadi tokeh ini jutawan segera. Dan timbalan menterinya adalah saudara Dr. Samsul Anwar Nasarah, Ketua Perangan UMNO. Bagi saya, dua-dua mereka adalah orang yang tegas. Saudara lihat sendiri macam mana Datuk Samsul ni, dia tegas. Memanglah dulu beliau menjadi menteri, tapi kali ini timbalan menteri. Dan saya merasakan soal jawatan menteri, timbalan menteri bukanlah satu soal senior dan tak senior. Yang penting anda berada di kementerian itu, harapan rakyat. Janganlah Kementerian Dalam Negeri jadi buah mulut lagi. Sudahlah. Dan akhir sekali iaitu Menteri Sumber Manusia, menterinya V. Siva Kumar daripada parti DAP, Ahli Parlimen Batu Gajah, dan timbalan menterinya adalah saudara Mustafa Muhammad Yunus. Saya yakin ini juga daripada parti Keadilan. Itulah saudara. Sekarang semua dah lengkap. Kita nak tengok besok ke lusa akan angkat sumpah. Lepas itu jalankanlah, layarilah batera kerajaan perpaduan untuk menangani derita rakyat. Saya setiap malam akan bercakap soal ini, saudara. Baik.
Usai soal pelantikan, malam tadi Majlis Tinggi UMNO telah pun mengadakan persidangannya, Majlis Tinggi UMNO. Dan sebagaimana yang pernah kita harapkan, mungkin ada lagi harapan yang belum tertunai. Majlis Tinggi memutuskan bahawa Tan Sri Anwar Musa dipecat daripada keahlian sebagai ahli UMNO. Dan pada hari yang sama juga, hari ini beliau mengatakan bahawa akan menggerakkan pertubuhan ataupun persatuan, katanya persatuan, bagi saya parti politik lah tu, Muafakat Nasional, yang telah pun didaftarkan olehnya 2 tahun dulu. Yang saya cakapkan tak silap saya 2 minggu lepas. Saya kata sepatutnya tindakan beliau mewujudkan pertubuhan Muafakat Nasional ini seolah-olah untuk menyediakan platform sebagai parti politik. Sebagai ditulis itu, presidennya, pengurusinya adalah Tan Sri Anwar Musa sendiri. Jadi Tan Sri Anwar Musa dipecat daripada ahli UMNO. Saudara. Dan di samping itu terdapat 2 orang lagi yang turut dipecat, iaitu Ketua Wanita Arau, iaitu isteri kepada Ketua Wanita Arau, dan Datuk Seri Samsiah Yassin. Tak silap saya, ini isteri kepada Datuk Seri Saidan Kasim. Dan Datin Seri Fatimah Kasim, Ketua Wanita Maran, itu isteri kepada Saudara Ismail Muttalib yang bertanding atas tiket bebas. Jadi 3 orang telah pun dipecat. Inilah selumbar pertama ataupun duri dalam daging yang mula dicabut oleh pimpinan UMNO di bawah teraju Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, supaya kita tak mahu lagi adanya parasit dalam UMNO. Saya dipahamkan ada lebih kurang 5 nama lagi sedang diperhalusi oleh Biro Disiplin. Sabar saya. Kalau saya dengar kenyataan, bual bicara daripada NR Channel sahabat kita, Saudara Datuk Zamil Ibrahim, dia kalau boleh dia nak repang banyak nama, 5-6 nama. Tapi biarlah saya simpan dulu 5-6 nama itu, kita tunggu waktunya.